Okey, sebelum kita mula ada soalan tadi. Boleh tak kita keluarkan zakat sebelum sampai tempoh dia? Kan? Zakat ni dia wajib keluar bila satu sampai haul, iaitu cukup tempoh setahun. Yang kedua cukup nisab ataupun sukatan dia. Jadi soalan, boleh tak kita keluarkan zakat sebelum cukup setahun? Jawapannya, sekiranya ada orang yang betul-betul berhajat, yang perlu dibantu segera, maka tak salah kita keluarkan zakat. Contoh, ada orang yang perlu bantuan bulanan, kan? Kalau nak tunggu zakat kita cukup setahun, mungkin dia ada masalah lah. Kita boleh keluarkan bulanan kepada dia, walaupun belum sampai setahun. Tapi kalau semata-mata nak keluar zakat sebelum cukup tempoh kerana bulan Ramadan, itu tak ada dalil, kan? Ada orang nak keluar bulan Ramadan, tapi zakat tu sampai kepada siapa tak tahu. Tata simpan, masuk dulu, tengok-tengok zakat dia diagih pada asnah selepas Ramadan. Okey, jelas tak? Okay, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-An'am ayat 71. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat kita sambung ayat 72. Dan sebelum tu kita tengok pengajaran ayat 71, kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu ala a'qabina ba'da idh hadana Allah. كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. Katalah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin yang mengajak dan menghasut orang beriman supaya murtad. Begitu pada mereka. Antaranya anak Abu Bakar sendiri sebelum dia beriman, Abdurrahman bin Abu Bakar. Dia menghasut bapaknya Abu Bakar supaya murtad, tapi kemudian dia beriman. Maka katalah pada mereka ini, adakah patut kami mengajak ataupun menyeru ataupun menyembah selain daripada Allah apa yang tidak memberi manfaat kepada kami dan juga tidak boleh memberi mudarat? Dan kalau kami murtad kembali, kami kembali ke belakang, kami mundur ke belakang, apatah lagi setelah Allah memberi hidayah kepada kami. Kemudian Allah buat contoh orang yang patah balik murtad seperti orang yang dihasut oleh syaitan di atas muka bumi dalam keadaan kehairanan, sedangkan dia ada sahabat-sahabat yang menyeru mengajaknya kepada hidayah Allah. Begitu juga pada mereka, sesungguhnya hidayah yang sebenar, hidayah Allah adalah hidayah yang sebenarnya. Dan kami tidak diperintah melainkan untuk menyerah diri kepada Rabbil Alamin. Okey, pengajarannya. Manusia yang berakal ialah manusia yang menyembah
Tuhan yang boleh memberi manfaat dan boleh menolak mudarat daripadanya. Yang kedua, kebodohan manusia yang paling nyata ialah apabila dia menyembah sesuatu yang sedikit pun tidak boleh memberi manfaat kepadanya atau menolak mudarat daripadanya. Yang ketiga, dosa dan jenayah mereka yang murtad setelah mendapat hidayah adalah lebih besar dosa orang-orang yang kafir. Dan kerana itu, hukum orang yang murtad adalah dibunuh. Yang keempat, sesiapa yang menolak hidayah Allah, dia sebenarnya telah menjadi pengikut syaitan. Yang kelima, wajib ke atas setiap orang yang beriman menyerah dirinya bahkan seluruh kehidupannya kepada Allah dan ajaran Islam. Yang keenam, sesiapa yang mengambil sebahagian dari ajaran agama dan menolak sebahagiannya, maka dia sebenarnya menolak keseluruhan ajaran agama. Sebagaimana disebut dalam ayat 85. Bagaimana disebut dalam ayat 85 surah Al-Baqarah. Okey, habis dah. Kita sambung tadabbur ayat seterusnya.
Okey, ayat hari ini ayat 72 kaitan dengan ayat sebelum. Kalau ayat sebelum, apa dia? Hujung ayat yang sebelum ni, hujung ayat 71. Wa umirna, kami diperintah supaya menyerah diri kepada Rabbil Alamin. Umum kan? Jadi ayat hari ini ialah Allah sebut antara bentuk serah diri yang paling utama dan paling asas, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa an aqimu, dan hendaklah aqimu, mendirikan salat. Kenapa Allah sebut salat? Banyak tak ibadat dalam Islam? Banyak. Kalau rukun Islam ada berapa? Rukun Islam 5 kan? Mengucap 2 kalimah syahadat, solat, puasa, haji, zakat. Tapi dalam banyak-banyak ni Allah sebut solat. Kenapa sebut solat? Puasa tak sebut, haji tak sebut, zakat tak sebut. Ya? Sebab dalam semua amalan dalam Islam, yang paling asas solat. Bahkan Nabi kata, al-ahadu bainana wa baina syirki wal kufri tarkus salat. Perbezaan antara kita dan antara kufur dan syirik ialah tinggal solat. Jadi nak tahu orang Islam ataupun kafir, jangan tengok pakaian, tapi tengok solat ke tak. Kalau solat, Islam. Kalau tak solat, kafir. Ulama beza pendapat lah tentang hukum meninggalkan solat. Kalau mazhab Syafi'i, siapa tinggal solat dengan sengaja, hukumnya fasik. Dan lepas fasik tu, kerajaan Islam, bukan kerajaan PN. Kerajaan Islam kena tangkap dia yang tak solat tu. Kemudian bagi amaran dan paksa dia solat. Kalau tak solat, kerajaan kena bunuh. Itu dalam mazhab Syafi'i. Jadi hukum tinggal solat dengan sengaja, fasik. Fasik ni masih dalam Islam. Tapi lepas tu kerajaan kena tangkap, bagi nasihat apa semua, supaya akhirnya dia solat. Kalau tak nak solat juga, bunuh. Ini hukum dalam mazhab Syafi'i. Ada negara buat. Okey. Okey. Kalau tak duduk situ. Okey. Dia kena bunuh tu maknanya dia dah keluar daripada Islam tak? Yalah, sebab dia murtad lah. Kan kita dah belajar murtad kan? Bila dia tak solat, fasik. Bila dipaksa solat, tak nak solat juga, terkeluar. Ada tak, seolah ada tak negara buat macam tu? Siapa yang sepatut melaksanakan hukum ni? Kerajaan Islam. Jadi jawapannya, ada tak kerajaan Islam? Tak ada. Sebab bila tak ada kerajaan Islam, tak adalah hukum tu. Kalau ada kerajaan Islam, agak-agak tinggal berapa ramai rakyat Malaysia? Okey, kalau dalam mazhab Hambali, kafir terus. Sebab Nabi berkata, man taraka salata muta'ammidan faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja. Nabi tak sebut berapa waktu. Yang penting tinggal salat. Yang kedua, dengan sengaja, faqad kafar, dia kafir. Jadi kalau ikut mazhab Hambali, lagi tak ada bunuh, sebab dia kafir dah. Dan bila dia mati, dia tak boleh, harta dia tak boleh diwarisi oleh anaknya ataupun oleh bapaknya. Sebab orang kafir tak boleh mewarisi harta orang Islam, dan orang Islam tak boleh mewarisi harta orang kafir. Dan
Kalau dia mati dalam keadaan tak solat, dalam mazhab Hambali, tak boleh dimandi, tak boleh dikafan, tak boleh disolat, dan tak boleh dikebumi di perkuburan orang Islam. Habis kena letak kat mana? Letaklah kat jerak ke hutan ke mana ke. Itu mazhab Hambali. Boleh. Bahkan ulama mengatakan tidak ada satu amalan yang para sahabat sepakat kalau tinggal kafir melainkan amalan solat. Zakat, sahabat berbeza pendapat. Ada kata tak keluarkan zakat, ada kata kafir, ada kata tak. Puasa, sahabat berbeza pendapat. Ada kata tak puasa jadi kafir, ada kata tak kafir. Tapi kalau tinggal solat, sahabat sepakat tinggal solat dengan sengaja kafir. Sebab tu Allah sebut solat. Bahkan yang menentukan semua amalan kita yang lain betul. Apa dia petunjuknya? Sedekah kita akan jadi betul, baca Quran kita akan jadi betul, haji kita akan jadi betul, puasa akan jadi betul. Apa petunjuknya? Solat. Kalau solat betul, khusyuk, yang lain insya-Allah betul. Kalau solat tak betul, sedekahlah 10 juta setiap hari, pergilah haji setiap bulan, tak akan diterima. Boleh? Soalan pertama akan ditanya di akhirat besok ialah solat. Bila solat tu baik, sempurna, diterima, semua yang lain diterima. Sebab apa? Kalau dia jaga solat, yang lain dia akan jaga. Kalau dia tak jaga solat, yang lain dia tak akan jaga. Sekarang ramai tak puasa tapi tak solat? Ramai. Okey, boleh ke? Itu baru hukum solat tak solat. Yang solat ni belum tentu diterima. Betul? Yang solat belum tentu diterima. Apa tanda solat kita diterima? Semua solat kan? Tak buat maksiat, ada dalil? Mana ada kod-kod? Cuba buka surah Al-Ankabut ayat 45. 45. Ada? Cuba baca. Baca ayat dia. Wa an atlu kan? Utlu ma uhiya ilaika ma minal kitab ma uhiya ilaika minal kitab. Kemudian wa aqimus salah inna salata kemudian wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Okey. Biasa tak ada buat ayat ni. Biasa? Okey, cuba terjemah. Utlu bacalah. Utlu daripada tilawah. Belajar bahasa Arab kan? Utlu ni isim ke fa'il? Fa'il apa? Fa'il amar. Bacalah. Tala yatlu utlu. Bacalah. Baca apa? Ma uhiya, apa yang telah diwahyukan kepada engkau. Minal kitab, daripada kitab, iaitu daripada Al-Quran. Jadi Allah perintah apa ni? Kita kena
tahu asal perkataan tala yatlu tilawah. Tala yatlu tilawah makna dia baca dan ikut. Baca dan ikut. Kalau baca saja bukan tilawah. Dalilnya surah apa dah? Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Ini makna tala. Wasyamsi wa duhaha wal qamari cuba tengok. Wasyamsi demi, cuba terjemah. Demi matahari. Wa duhaha dan demi waktu duha. Wal qamari dan demi bulan. Iza apabila talaha. Siapa yang baca? Apa maksud ni talaha? Tak. Ni surah lazim kan? Surah lazim. Tak apa, tak apa. Hafal tak wajib, tapi faham wajib tak? Dan demi bulan apabila bulan itu mengiringi matahari. Lepas matahari datang bulan, jadi bulan tu mengiringi matahari ataupun mengikuti. Jadi tala yatlu tilawah asal makna ikut. Faham? Ha? Dia sebenar ikra tu baca, tak ada makna ikut. Tapi dalam bahasa apa sahaja, bila sebut baca mesti faham lah, faham dan ikut. Kita suruh anak kita baca kan, adakah baca semata-mata ataupun kita nak dia faham dan ikut? Betul kan? Okey, Allah kata apa? Baca. Baca dia ikut apa dah? Ma'uhiya, apa yang telah diwahyukan kepada engkau minal kitab, daripada Al-Quran. Lepas tu Allah perintah wa aqimus salat, dirikan solat. Ini baca Quran, ini diri solat. Mana lebih penting? Diri solat dulu ataupun baca Quran dulu? Ha? Solat dulu kan? Tapi yang Allah perintah dulu apa dia? Jadi mana lebih penting? Baca Quran pula. Ikut ayat ni yang penting ialah baca Quran. Sebab tu Allah sebut di awal. Di mana-mana ayat pun bila dia sebut awal, yang awal itulah yang lebih penting daripada yang kemudian. Betul kan? Jadi soalannya, yang ada dalam rukun Islam, diri solat ke baca Quran? Solat. Kenapa solat dikemudiakan? Ha? Bila kita baca dan ikut Quran, automatik kita akan Macam solat. Tapi ramai tak yang solat tapi tak faham Quran 50 tahun? Ramai? Ha? Sebab itulah peringkat awal dakwah Nabi, Quran turun dulu ke perintah solat turun dulu? Dan Nabi berdakwah berapa lama baru turun perintah solat? Berapa lama? Yalah, Isra' Mi'raj lah, tahun berapa? Tak tahu. Dia Isra' Mi'raj ni lebih kurang 2 tahun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun. Kalau 2 tahun sebelum berhijrah, makna berapa tahun Nabi berdakwah baru diwajibkan salat? Ha? Lebih kurang 10 ataupun 11 tahun. Jadi sepanjang 10 tahun tu salat tak wajib. Tapi yang apa Nabi buat sepanjang 10 tahun? Quran. Kan? Sebab solat ni sebenarnya nak sembah siapa? Nak sembah Allah. Nak sembah Allah, syarat, prasyarat sebelum sembah Allah apa dia? Mestilah kenal siapa Tuhan yang kita sembah. Bila dia kenal, kita cinta. Bila cinta, solat jadi berat ke ringan? Yang solat jadi berat ni sebab apa? Sebab kita tak kenal Allah. Dalam keadaan tak kenal Allah, kita suruh anak kita solat, kan?
Sebab itulah nak solat tu macam nak mati. Waktu kita marah, padahal kita masa remaja pun lebih kurang sama je. Boleh faham? Jadi proses nak solat, apa dah? Kena faham Al-Quran dahulu, kena Tuhan, kena yakin pada hari akhirat. Allah kata apa di awal surah Baqarah? Allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman dengan ghaib. Apa dah ghaib? Allah ghaib, akhirat ghaib, alam kubur ghaib, syurga neraka ghaib. Dah yakin, dah percaya, barulah Allah kata wa yuqimunas salah. Mereka mendirikan salat. Dan Allah begitu, apa tujuan salat? Dan kamu baca Quran, faham Al-Quran, barulah dirikan salat. Lepas tu Allah begitu tujuan salat. Inna salata, sesungguhnya salat, terjemah, tanha, sesungguhnya salat boleh mencegah daripada fahsyak, perbuatan keji dan mungkar. Allah guna inna, sesungguhnya, makna penegasan. Solat mesti boleh mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Tapi sekarang ramai tak orang solat tapi buat juga fahsyak? Ramai tak? Ramai tak solat tapi buat mungkar? Apa pasal? Apa pasal? Sebab proses tak ikut turutan. Dia tak kenal Tuhan, tak baca Quran, tak faham, tak yakin pada akhirat, tak yakin pada syurga dan neraka. Tiba-tiba dia salat. Lepas salat dia buka aurat kan? Lepas salat dia mengumpat. Lepas salat dia ambil rasuah. Lepas salat dia menipu. Lepas salat dia ambil hak orang. Berlaku tak? Jadi kalau tujuan salat nak mencegah kemungkaran, lepas salat buat kemungkaran, makna apa tu? Tak makna apa tu? Salat dia tak berfungsi lah. Salat tak berfungsi. Macam orang mandi tak basah. Kalau kita mandi tak basah, besok mandi lagi tak basah, kali ketiga mandi lagi tak? Mandi lagi tak? Tak mandi kan? Betul. Sebab apa tak mandi kali ketiga? Sebab kita tahu tujuan mandi ialah basah. Tapi solat semalam tak mencegah kemungkaran, solat hari ni tak mencegah, solat besok tak mencegah, minggu depan solat lagi tak? Solat lagi tak? Kenapa solat juga? Sebab kita tak tahu tujuan solat. Yang mandi tadi kita tahu tujuan mandi ialah basah, betul? Kita tak tahu apa tujuan solat. Yang kita tahu ialah solat rukun Islam. Kalau tak solat masuk, betul kan? Kita sebagai mak bapak ataupun mak bapak kita, bila dia suruh kita salat, dia cakap tak, salat ni tujuan untuk mencegah kemungkaran. Lepas salat jangan buat kemungkaran. Mak bapak kita cakap tak? Okey, kita pula jadi mak bapak, kita cakap kepada anak kita 2 kali 5, 5 kali 2 aja. Betul? Satu pendidikan yang sangat salah. Sangat salah. Boleh kan? Dan Allah kata wala zikrullahi akbar. Dan pastilah zikrullah akbar. Apa dia? Paling? Apa makna zikrullah di sini? Yalah, apa maksud tu? Salat adalah zikrullah, iaitu salat adalah zikir yang paling besar. Kenapa? Apa maksud salat adalah zikir yang paling besar? Dia zikir ni ada 3 jenis kan? Betul? Betul? Pertama? Hati. Yang kedua? Lidah dulu. Yang ketiga? Perbuatan. Zikir ada 3 jenis. Satu zikir dengan hati. Macam mana zikir dengan hati? Itu niat, bukan zikir. Macam mana? Ingat macam mana? Macam mana ingat Allah tu? Ingat je Allah.
Mana kalau kita sebut subhanallah dalam hati, adakah itu dikira zikir dalam hati? Bukan. Bila sebut subhanallah, itu kena sebut dengan lidah. Itu zikir dengan lidah. Zikir dengan hati ialah berfikir tentang kebesaran Allah. Itu zikir dengan hati. Kita tengok langit, kita berfikir kan. Orang kata dia buat apa tu? Sedang berzikir. Mulut tak bergerak pun. Itulah awak tak faham makna zikir. Berfikir tentang kebesaran Allah sehingga kita rasa kehebatan Allah. Itu zikir dengan hati, ataupun zikir dengan akal. Sama. Yang kedua, zikir dengan lidah. Subhanallah, alhamdulillah. Yang ketiga, zikir dengan okey. Saya nak tanya, apa amalan yang dalam amalan tu ada ketiga-tiga jenis zikir ni? Solat. Masa solat kita rasa tak kebesaran Allah dengan hati? Sebab tu kita pergi ambil wuduk, kita kan pergi masjid. Yang kedua, ada tak zikir dengan lidah? Ada. Allahu Akbar, subhanallah. Yang ketiga, ada tak zikir dengan anggota badan? Berdiri, rokok, sujud kan? Sebab tu Allah kata solat adalah zikir yang paling besar. Okey? Jadi pastikan, bagi tahu, tolong bagi tahu anak-anak kita. Tujuan solat untuk mencegah kemungkaran. Bila anak masih buat kemungkaran, solat tu ada masalah. Sebab tu Allah kata innama yatakabbalullahu minal muttaqin. Tak faham tujuan solat, tak kenal Tuhan, tak cinta pada Allah. Okey, antara faedah solat apa dia? Sebab itulah bila kita kenal Allah, kita cinta Allah, solat tu jadi apa? Lazat. Solat jadi hiburan, solat jadi seronok. Apa kata Nabi kepada Bilal? Qum ya Bilal. Qum ya Bilal. Arihna bis salati. Nabi kata pada Bilal, qum, bangun Bilal, wahai Bilal, arihna. Arih makna rehatkan kami, tenangkan kami dengan, makna apa tu? Nabi akan rasa tenang, akan rasa rehat, akan rasa lazat dengan solat. Sebab tu Nabi boleh solat lama, berdiri lama sampai bengkak. Kenapa? Sebab kita nampak kaki Nabi bengkak, tapi jiwa Nabi tenang, rehat. Kita rehat tak dalam solat? Kerehat lepas solat. Imam bagi salah, oh lega. Kita rasa lega masa tengah solat ke lepas solat? Betul? Betul ni? Okey, setiap dakwah ada bukti. Saya nak tanya, kalau kita rasa lega dalam solat, kita lebih suka imam baca surah panjang ke surah pendek? Betul? Okey, masa solat tarawih pilih imam yang baca apa? Di masjid mana ni? Masjid Wilayah. Alhamdulillah. Syekh Abdul Rahman. Oh, sebab Syekh Abdul Rahman lah, bukan sebab satu juzuk. Memang masjid tu dia memang every year tukar-tukar imam. Saya ada pengalaman di Turki. Saya solat di masjid Turki. Fatihah satu nafas Fatihah. Lepas Fatihah satu ayat rukuk. Dia buat 23, 9:20 dah habis dah. Kadang-kadang ayat Mudahamatan ni satu ayat, Allahu Akbar rukuk. Seronok tak solat macam tu? Betul saya solat. Dia kata waladhdallin amin, kemudian ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Allahu Akbar. Kebanyakan masjid satu ayat. Tapi satu lagi, satu ayat. Di Malaysia tak ada kan? Tak ada. Tak mungkin satu ayat tu panjang. Ayat pasal hutang kan satu page kan? Boleh.
Tak, baca surah lepas Fatihah tu hukumnya sunat je. Memang dia baca satu ayat pendek tu terus cukup. Saya kata boleh cepat. Lepas tu saya juga solat di surah, bukan masjid lah. Orang Syria banyak kat sana. Dia 1 juta kat Istanbul. Jadi saya pergi solat 1 rakaat 2 muka surat. Dia solat hanya 8 rakaat tapi habis 1 juzuk. 1 rakaat 2 muka surat, 2 rakaat 4 muka surat. Jadi kita nak test solat kita betul-betul rehat, lazat. Bila imam baca panjang kita lagi seronok. Bila imam berhenti kita terkejut sebab kita tengah mentadabbur ayat yang dia baca. Itu tanda lazat solat. Boleh? Boleh ha? Kalau saya jadi imam, katalah saya jemput solat tarawih di office. 1 rakaat saya akan baca 5 muka surat. Nak datang tak? 1 rakaat 5 muka surat. Nak datang? Nak jawab pun rasa berat dah. Belum nak pergi. Jadi ukuran kita kenal Allah, cinta Allah ialah bila beribadat rasa lazat, rasa seronok. Lagi lama salat lagi seronok. Dan bila berhenti rasa macam tak puas. Itu tanda kita betul-betul lazat dalam ibadat. Okey? Dan Allah juga sebut antara sebab jiwa tak tenang, kedekut, puncanya solat. Jiwa tak tenang, berserabutkan dan kedekut, tamak, punca adalah solat. Bukan surah Al-Ma'arij ayat 19. Belas 20. Betul? Innal insana khuliqa halu'a. Betul? Innal insana khuliqa halu'a iza massahu syarru jazu'a wa iza massahu al khairu manu'ah illal musallin. Betul? Okey. Cuba kita sama-sama tadabbur ayat ni. Inna, sesungguhnya manusia, insan manusia, khuliqah, dicipta, halu'a, dalam keadaan berkeluh kesah. Manusia dicipta memang keluh kesah. Kemudian Allah hurai keluh kesah tu macam mana? Iza massahu syarr, apabila dia ditimpa syarr. Syarr mana? Benda yang dia tak suka, musibah, benda makruh. Apa sikap dia? Jazu'a, dia marah. Bila ada musibah ke, panas ke, jalan jam ke, jazu'a, dia marah. Okey. Wa iza massahul khair, dan apa sebaliknya bila dia mendapat khair, kebaikan pula, apa pula sikap dia? Manu'a. Manu'a ni amat kedekut. Illa, adakah semua manusia macam tu? Tak ada kecuali. Illal musallin, kecuali orang yang mengerjakan solat. Makna apa ni? Orang yang salat jiwa dia tenang, tidak ada halu'ah. Bila dia dapat musibah, apa sifat orang salat? Orang yang salat dengan betul, jiwa dia tenang. Bila dia dapat musibah, apa keadaannya? Sabar, redha, tenang. Dan bila dia dapat nikmat, apa sikapnya? Pemurah bagi.
Sebab tu orang yang paling tenang jiwanya ialah Rasulullah SAW. Betul? Sebab itulah bila orang Nabi ditimpa musibah, kena baling batu ke, Nabi boleh senyum dan Nabi boleh bagi doa kepada orang yang baling batu. Sebab solat Nabi adalah solat yang betul-betul iqamah. Dan bila Nabi dapat kebaikan, apa sikap Nabi? Bila Nabi dapat kebaikan ataupun nikmat, apa Nabi buat? Nabi bagi banyak mana? Semua. Satu masa Nabi tak bagi. Sebab apa? Dah habis. Nabi akan bagi sampai habis. Bila dapat khair, Nabi bagi. Dan bila masuk bulan Ramadan, Nabi lagi laju. Ada orang sebelah bulan tak bagi. Lepas tu bila masuk bulan Ramadan, laju. Bila 29 Ramadan, stop. Bila pula dia akan bagi? 1 Ramadan tahun depan. Ini bukan sifat orang al-musallin. Okey? Jadi ada tak dalam jiwa kita sifat ni? Kedekut, cepat marah? Ada? Kalau ada, solat kita ada masalah. Tengah rawat, Ustaz. Tengah rawat? Dah berapa lama rawat? Okey. Jadi saya tekankan solat ni sebab apa? Sebab apa saya tekankan solat? Sebab punca manusia masuk neraka pada ma salakakum fi saqar. Ahli syurga tanya ahli neraka, apa sebab kamu masuk neraka? Qalu lam nakum minal musallin. Sebab kami tak solat. Makna yang tak solat confirm masuk neraka. Satu. Yang kedua, yang solat belum tentu masuk syurga. Allah kata fawailun lil musallin. Celakalah bagi orang yang solat. Solat celaka. Mana solat belum tentu. Habis solat yang mana yang diterima oleh Allah, yang memberi ketenangan, tak marah, tak panas barang, apa keadaan, relax je dah. Solat yang mana? Khusyuk. Ada dalil? Tak ingat ayat? Qad aflahal al-mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Tengok, Allah kata telah berjayalah. Berjaya di sini maksud apa? Tak, bila sebut berjaya dalam Quran makna selamat daripada neraka dan berjaya masuk syurga. Mesti ada dua ni. Kalau selamat daripada neraka tak masuk syurga, belum berjaya. Sesungguhnya telah berjayalah. Selamat daripada neraka dan masuk syurga. Siapa ni? Orang beriman. Mungkin kita syok kan, kita kata saya orang beriman. Belum. Tengok ciri-ciri orang beriman seterusnya yang menyebabkan dia berjaya. Pertama, allazina, orang-orang yang mereka itu dalam salat mereka khusyuk. Khusyuk. Jadi yang betul-betul berjaya bukan yang salat. Allah tak kata orang yang salat berjaya, tak. Orang yang khusyuk dalam salat. Beza tak? Orang yang salat dengan orang yang khusyuk dalam salat, beza tak? Beza. Khusyuk je mana? Mana selama ni solat khusyuk ke tak? Okey, khusyuk, asal makna khusyuk ialah tunduk. Asal makna khusyuk tunduk. Jadi orang yang khusyuk dalam salat ialah orang yang sentiasa tunduk kepada perintah Allah dalam sepanjang hidupnya. Salah orang yang faham khusyuk hanya dalam salat. Salah. Dia ingat khusyuk ni macam pakaian kan. Bila nak salat dia pun pakai pakaian khusyuk. Tak, salah tu.
Sebagai contoh, kalau di luar solat dia banyak engkar perintah Allah, banyak mengumpat. Lepas tu dalam solat dia paksa diri nak khusyuk, mustahil dia takkan khusyuk. Mana mungkin dia lawan Tuhan 12 jam, lepas tu dia paksa nak berlakon depan Allah nak khusyuk 10 minit, mustahil. Sebab itulah orang yang banyak lara di luar solat, fikiran start solat je lagi lara. Bahkan sebelum solat dia tak cari kunci, tak jumpa, dia akan jumpa dalam solat. Kadang-kadang dia kira duit sebelum solat, salah. Kira dalam solat, tepat. Okey. Mutasi ada hurung ayat 43. Ya, betul. Boleh kah? Jadi khusyuk, macam mana kita nak khusyuk? Jawapannya ialah tengok kehidupan kita di luar solat. Kalau banyak kita lara, banyak kita lupa pada Allah di luar solat, jangan berlakon di hadapan Allah nak ingat Allah 10 minit. Jangan. Saya bagi analogi kan. Kita suami kita tak ada rumah, kita tak ingat pada dia. Kan? Tak ingat pun. Dia pergi kerja pukul berapa, kerja kat mana, tak ingat. Lepas tu bila dia balik rumah, kita berlakon. Buat-buat ingat aja. So, agak-agak suami kita perasan tak? Abang 10 jam kat luar tak pernah mesej, tak pernah tiba-tiba tanya, apa khabar abang? Kenapa balik lambat kan? Begitulah kita dengan Allah. Sebelum solat lupa je, lara je, cakap hak dunia macam-macam. Tiba-tiba dalam solat nak berlakon, ya Allah engkau maha besar, jangan berlakon depan Allah. Boleh faham? Sebab itulah Nabi solat khusyuk. Kenapa? Dan Nabi boleh berdiri lama sampai bengkak kaki. Kenapa? Sebab seluruh kehidupan Nabi memang khusyuk. Semua ikut perintah Allah. Okey? Sebab itulah ni Allah nak beritahu orang yang berjaya, orang mukmin. Apa sifat pertama? Khusyuk dalam solat. Yang kedua apa dia? Cuba tengok. Tak, wallazina hum lizakati fa'ilun. Orang yang keluar zakat, sedekah, mana tak kedekut. Kalau solat dia khusyuk, kesannya tak kedekut. Dan selepas tu wallazina hum anil lagwi, orang yang perbuatan yang lara, yang sia-sia, dia menjauhkan. Sama ada bercakap ke, bermain ke, benda yang tak ada faedah, dia akan jauhkan. Itu ciri-ciri orang yang khusyuk. Kalau di luar solat dia suka cakap sembah kosong, suka buat benda tak ada faedah, ini bukan ciri-ciri orang yang khusyuk dalam solat. Okey, kemudian wattaqu, dan bertakwalah kepadanya. Apa makna bertakwa? Buat apa yang Allah perintah. Macam mana kita nak tahu yang ni Allah perintah, yang ni Allah larang? Macam mana kita nak tahu? Ya? Itulah kena tadabbur Al-Quran. Sebab itulah sebelum solat kena baca Al-Quran. Kalau kamu tak faham Al-Quran, macam mana solat kamu boleh mencegah kemungkaran? Sebab kamu tak tahu semua benda itu adalah mungkar. Kena mungkar melalui Al-Quran. Jadi sama juga nak jadi orang bertakwa, prosesnya ialah tadabbur Al-Quran. Quran adalah hudan lil muttaqin. Okey, kemudian wahwal lazi, dan dia allazi yang ilahi, hanya, kena ada hanya kepadanya. Bila sebut ilahi di awal, sepatut ilahi di sini, makna dia berbeza. Kalau tuhsyaruna ilahi, kamu dikumpul kepada Allah dan juga kepada orang lain. Itu kalau ilahi di ujung. Tapi kalau ilahi disebut awal, makna apa? Hanya kepada Allah kamu dikumpul.
Mana di akhirat besok mungkin tak kita dikumpul pada ketua kita ataupun pada pemimpin kita? Tak. Semua akan jumpa Allah. Tuhsyarun, kamu akan dihimpun ataupun dikumpul. Macam mana keadaan manusia bila dihimpun daripada mahsyar? Macam mana? Allah cerita dalam Quran, Nabi pun cerita dalam hadis. Cuba sebut. Dia kalau kita tak tahu, kita tak akan rasa takut. Bila tak rasa takut, kita tak ada persiapan untuk hari itu tersebut. Macam mana tu? Macam mana tu? Pertama sekali tempoh berdiri daripada masa berapa lama? 500 apa? Pasal apa tak tahu? Pasal apa tak tahu? Nabi dah sebut dan dah belajar kan? Kenapa tak tahu? Mana lebih penting? Kita tahu tempoh PKP dengan tempoh daripada mahsyar. Tak, tempoh PKP lebih penting sebab semua orang tahu. Tapi tempoh daripada mahsyar orang tak tahu. Betul? Tempoh daripada mahsyar disebut dalam hadis ialah 50,000 tahun. Tulis. Ni tanya minggu depan tak tahu pula. 50,000 tahun. Kemudian berdiri ke, duduk ke, baring? Berdiri. Siapa sanggup berdiri 5 hari 5 malam? Sebab itulah ada tak hukuman dalam Islam ataupun hukuman kat dunia, siapa berzina hukumnya berdiri sebulan 30 hari? Ada? Tak ada. Siapa minum arak hukumnya berdiri tengah panas 3 hari 3 malam? Ada? Tak ada. Kenapa tak ada? Sebab boleh mati. Tapi di pada mahsyar berdiri berapa lama? 50,000 tahun. Mati ke tak? Tak. Satu, matahari kita kalau berdiri tengah panas pukul 1 kan, berpeluh tak? Okey, dalam keadaan kita berpeluh matahari dengan kita, jarak berapa jauh kat dunia? Jauh. Tapi di akhirat besok berdiri tengah pada pasir, tak ada pokok, tak ada teduhan dan sebagainya, dan jarak matahari ialah sejengkal ke? Yang kata sejengkal ni ada dalil ke? Tahu tak sejengkal panjang mana? Takkanlah matahari macam ni je. Dalam hadis mengatakan mil, 1 mil tu 1 batu. Cuba bayangkan kalau kita tengah panaskan, dalam keadaan matahari jauh ni, itu pun dah berpeluh, dah boleh pensang, boleh mati. Ini matahari 1 batu jarak dan berdiri dan 50,000 tahun. Kemudian dalam keadaan kita ada pakaian tak? Ada payung? Ada payung? Ada payung emas tak? Tak ada. Payung tak ada, teduhan tak ada, pokok tak ada. 50,000 tahun berdiri. Okey. Macam mana dalam tempoh 50,000 tahun kita nak berdiri dalam keadaan tidak panas dan sekejap? Macam mana cara dia? Nabi sebut ada kan? Nabi sebut ada 7 golongan manusia yang diteduh oleh bayangan arasy Allah, dan ketika itu tidak ada teduhan yang lain kecuali arasy Allah. Siapa yang termasuk 7 golongan, dia selamat. Bukan 50,000 tahun, tapi dalam hadis sebut sekadar dia solat zuhur. Berapa minit? 5 minit. Mana baca qul huwallah je? Siapa 7 golongan yang selamat daripada mahsyar ni? Pertama sekali, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Adil pada semua, walaupun pada pembangkang. Yang kedua, susah nak selamat kepada mahsyar ni. Seseorang yang membesar dalam beribadat kepada Allah. Mana dia seseorang yang membesar dalam beribadat kepada Allah.
Mana hidup dia sejak balik tu beribadat pada Allah. Kalau dia kerja pun beribadat. Bernikah kahwin pun beribadat. Jaga anak pun beribadat. Semuanya ibadat. Selamat daripada mahsyar. Yang ketiga, orang yang berzikir seorang-seorang dan menangis. Kalau berzikir ramai-ramai, zikir munajat, lepas tu menangis pun ramai-ramai, tak selamat. Dia seorang-seorang berzikir, menangis. Susah kan? Susah nak berzikir menangis. Yang keempat, hatinya bergantung di masjid. Apa maksud tu? Hatinya bergantung di masjid. Hati siapa yang ada dia tinggal kat masjid? Siapa dia? Maksudnya ialah hati dia bergantung kat masjid ialah sentiasa tak, hati dia sentiasa nak pergi masjid. Bila dia pergi masjid, dia rasa tak nak keluar. Bila keluar, nak pergi balik. Mana seolah hati dia ada kat masjid. Macam kipas ni, tergantung kat masjid je. Kita ada pasal macam tu. Bila pergi masjid, rasa nak keluar je kan? Kau rasa tak nak keluar? Kalau rasa seronok dia dalam masjid, itu tanda-tanda lah. Macam masa di Turki saya solat subuh, bila saya nak zikir, dah lama tak masuk masjid kan. Lepas tu solat pula boleh rapat, seronok. Bila nak zikir, dia kata, dia tak boleh cakap bahasa Inggeris. Dia kata keluar, kami nak tutup. Itulah masjid sekarang. Sepatut masjid rumah Allah ni 24 jam buka. Sebab masjid sebenarnya rumah pertama orang beriman. Batu rumah Nabi sebelah masjid. Okey, yang keberapa tadi? Yang kelima, orang yang sedekah tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Mana sedekah secara bukan sedekah subuh. Sedekah sembunyi. Tak ada dalil. Yang ada dalil daripada Quran ialah allazina yunfiquna bil laili wan nahar. Allah puji orang yang bersedekah siang dan malam, sirran wa alaniyah, secara sembunyi ataupun terbuka. Makna terbuka, kadang-kadang orang meminta depan-depan kan. Kalau dia tak bagi sekarang, dia takkan terlepas. Dia bagi juga, bukan kerana nak menunjuk, tapi tak ada pilihan. Tapi kalau boleh sedekah dalam keadaan rahsia, dia rahsiakan. Okey? Jadi sedekah tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Yang keempat, yang kelima, yang keenam, dua orang yang berjumpa kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Pergi ziarah kawan dia, kawan dia tanya, ziarah ni ada apa-apa ni? Betul-betul ziarah kerana sayang pada engkau kerana Allah. Ke ada nak pinjam duit? Biasa kamu datang nak pinjam duit, tak ada. Kali ni tak ada, betul-betul kerana Allah. Macam kita berjumpa sekarang kan, kerana Allah. Dan berpisah pun kerana Allah. Sebab apa? Dah habis kelas kita berpisah kerana Allah. InsyaAllah selamat daripada mahsyar. Kalau berdiri pun sekejap je. Dan yang ketujuh, kuat sikit, macam berbisik je, cakap benda baik berbisik je. Tapi kalau mengumpat clear je. Tadi berbisik tak clear, sekarang kuat lagi tak clear. Lelaki yang menolak godaan wanita yang muda, cantik dan berharta. Tengok Nabi sebut tu, yang cantik dan berharta. Perempuan tak sama. Makna kalau lelaki tu yang ajak tu perempuan tua, dia kata saya takut pada Allah, tak selamat. Padahal perempuan tu tua. Sebab tu Nabi bagi syarat, perempuan tu muda, cantik. Mana godaan tu cabaran sangat besar. Okey, cukup 7 kita boleh selamat daripada mahsyar dengan pilih salah satu ni. Pemimpin yang adil tak kok. Sebab kita
Tak mungkin dia calon sebagai YB kan. Nak apa ni? Berzikir sampai menangis? Mungkin. Sedekah tangan kanan, sembunyi tangan kiri? Mungkin. Berjumpa kerana Allah dan berpisah kerana Allah? Mungkin. Dia ajak orang berzinah, jangan tunggu orang ajak. Itu tak mungkin. Jadi kita masih ada peluang 5. Okey. Wa huwal ladzi, dan dia yang khalaqa, telah mencipta as-samawat, langit-langit, wal ard, dan bumi. Langit berapa lapis? 7 lapis. Ada dalil? Dalil? Surah apa? Ayat apa? Kita tak malam baca pun tak boleh keluar dalil. Ada tak dalam surah Al-Mulk? Surah Al-Mulk baca tak setiap malam? Ada tak dalam surah Al-Mulk? Allah cipta langit 7 lapis. Kau baca surah Al-Mulk lain ni, Allazi khalaqa sab'a. Macam baru tersedar je. Allazi khalaqa sab'a samawat. Dan bumi pun 7 lapis dalam surah At-Talaq. Jadi Allah yang telah mencipta 7 lapis bumi, langit dan bumi bil haq, dengan benar. Apa maksud dengan benar ni? Apa maksud? Dengan benar ialah pertama, Allah betul-betul mencipta, bukan dia terjadi dengan sendiri. Sebab ada juga mengatakan semuanya adalah semula jadikan. Tak. Allah benar-benar mencipta. Itu makna bil haq. Satu, makna al-haq. Yang kedua, bil haq ialah makna Allah mencipta bukan main-main, bukan sia-sia. Ada tujuan. Bukan surah Al-Anbiya ayat 16. Surah Al-Anbiya ayat 16. Apa dia? Wama khalaqna as-samaa'a wal ard wama bainahuma la'ibin. Okey, terjemah. Wama, waw, dan ma, tidak. Khalaqna, siapa? Kami. Na ni kami kan? Tidak, dan tidak kami ciptakan langit dan bumi. Wama bainahuma, dan apa yang antara langit dan bumi. Apa dia? Apa dia antara langit dan bumi? Ialah apa dia? Matahari, bulan, bintang, awan, hujan. La'ibin, main-main. Ini menterjemah ayat ni. Allah kata kami cipta langit dan bumi bil haq. Apa makna bil haq? Bukan main-main, bukan sia-sia. Ada tujuan. Betul? Ada tujuan. Betul tak? Apa tujuannya? Cuba cerita sikit. Apa tujuan Allah cipta langit dan bumi? Ialah apa kebaikan? Ustaz, itu rahmat Allah kepada kita. Macam mana tu? Allah boleh tak bagi rahmat pada kita tanpa cipta langit? Boleh tak? Boleh je. Kenapa cipta langit? Cipta langit pula 7 lapis kan? Kita perlu tak 7 lapis langit? Tak perlu. Yang kita nampak pun selapis je. Jadi 6 lapis kita tak nampak, betul? Ada faedah tak untuk kita yang 6 lapis tu? Semua ada kebaikan. Itu yang saya tanya tu. Apa dia? Sebagai teduh ke, sebagai Matahari bagi kita. Tak, cerita langit dulu. Matahari belum lagi.
Langit turunkan hujan. Sebenarnya hujan ni turun daripada langit ke turun daripada awan? Saya nak tanya, awan ni di langit ke di tengah-tengah antara langit dengan bumi? Jadi kalau hujan diturunkan daripada awan, tak ada langit pun Allah boleh turunkan hujan. Bumbung? Kalau dah ada bumbung langit, kenapa buat bumbung rumah? Kenapa tak boleh jawab? Allah kata, aku cipta langit dan bumi dengan benar, tidak sia-sia, ada faedah. Apa faedahnya? Inilah beza subjek tadabbur. Sains pula dah. Nikmat yang paling besar Allah cipta langit sampai 7 lapis ialah Allah nak perkenalkan diri dia. Sebab Allah nak kita sembah dia, betul? Sembah kita kepada Allah sia-sia kalau kita sembah dalam keadaan kita tak kenal Allah, dalam keadaan kita tak rasa kehebatan Allah. Sembah kita sia-sia. Sebab itulah asas nak sembah Allah mesti kenal. Macam mana Allah nak kenalkan diri dia bahawa dia satu-satunya Tuhan yang hebat, yang hanya dia berhak disembah? Macam mana? Dengan ciptaan ni. Ada tak manusia boleh cipta langit? Satu lapis pun tak boleh, setengah lapis pun tak boleh. Betul? Langit 7 lapis, kemudian tinggi, kemudian tanpa tiang. Kita boleh tak buat rumah kita tanpa tiang? Tak payah rumah lah, meja ni. Boleh tak? Cuba buat tiang, lepas tu biar meja tu tergantung. Kalau saya kata meja kat rumah saya memang tak ada tiang, percaya tak? Percaya tak? Kenapa tak percaya? Sebab saya makhluk. Saya makhluk. Jadi nak buat meja yang kecil tanpa tiang pun saya tak mampu. Tapi Tuhan buat langit besar mana? Lebih besar daripada bumi, dan 7 lapis, dan tinggi tanpa tiang. Tak rasa ke kehebatan Allah? Berani lagi nak lawan Tuhan? Berani lagi tak nak melewatkan solat? Kan? Lepas tu kita dengan antara Tuhan dengan polis, yang mana kita lebih terkejut? Yang mana lebih terkejut? Tengah berkhayakan, tengah bawa kereta, nampak polis kat tengah-tengah jalan, apa kita buat? Terus tarik tali pinggang, padahal ada pakai tu. Polis tak cipta 7 lapis langit, 1 lapis pun tak. Dia tak kuasa apa-apa. Kenapa? Bila dengar ataupun nampak je, kita ada rasa gerun kepada polis. Tapi bila sebut nama Allah, sebut Quran, tak ada perasaan. Kita kadang-kadang polis pun tak nampak lagi, nampak gambar kamera pun dah takut. Didikan kita, sebab kita tak tadabbur Al-Quran. Jadi Allah nak kenalkan diri dia. Aku ni siapa? Aku yang mencipta 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Kemudian nikmat yang lain tu, manfaat yang lain banyak lagi lah, hujan, matahari, bintang dan sebagainya. Okey, kemudian wayau dan hari. Yaqulu, berkata, kun apa dia? Jadilah. Fayakun, lalu qauluhu. Betul ayat ni? Betul. Katanya adalah benar. Sekarang Allah nak cakap apa ni? Pertama, Allah nak kenalkan diri dia hebat. Kenapa Allah sebut banyak tak yang Allah cipta? Banyak. Tapi dalam banyak ciptaan, Allah sebut Allah cipta langit dan bumi. Kenapa? Kenapa? Ciptaan Allah yang paling besar ialah langit, kan? Betul. Tapi langit dengan arash, mana lebih besar? Arash. Kenapa Allah tak sebut Allah mencipta arash?
Sebab arah lagi menunjukkan kebesaran Allah. Allah akan cakap benda yang kita nampak. Dan Allah sebut dalam satu ayat, adakah ciptaan Allah akan langit dan bumi lebih adakah Allah mencipta kamu tu lebih susah, lebih besar daripada Allah mencipta langit dan bumi? Allah tanya, yang mana lebih susah? Kalau ikut logik lah, yang mana lebih susah? Yang mana lebih besar? Ciptaan manusia ataupun ciptaan langit dan bumi? Langit dan bumi. Tapi tahu tak antara sebab ramai manusia kufur kepada Allah? Tahu tak apa sebab? Ramai manusia tak percaya ada hari kebangkitan. Apa punca dia? Besaran Allah. Tak percaya apa? Tak, antara sebab mereka tak percaya pada hari akhirat, hari kebangkitan. Apa sebab? Dia tak terima dia akan dibangkitkan. Tak, ada sebut dalam surah Yasin. Selalu baca surah Yasin kan? Tak ingat? Oh, dah tinggal surah Yasin kan? Surah Kahfi sekarang kan? Allah kata apa di akhir surah Yasin tu? Allah kata fahiya izam. Orang musyrikin perli Nabi. Ni, tulang manusia yang dah hancur. Macam mana Allah boleh menghidup kembali tulang manusia yang telah hancur? Dia pakai logik akal, betul lah. Betul tak? Kalau manusia dah hancur, boleh tak kita nak cipta balik sama seperti asal? Tak boleh. Macam rumah lah. Rumah kalau kita robohkan, boleh tak daripada robohan tu kita bina sebiji macam sebelum dia roboh? Boleh. Kita boleh bina tapi tak mungkin sama. Betul? Jadi orang musyrikin pakai logik akal. Manusia ni kalau dah hancur, orak tangan apa semua, mustahil Allah dapat mencipta kembali seperti asal. Faham? Ini dalil. Allah kata, Allah tanya, adakah ciptaan kamu lebih susah daripada ciptaan langit? Mana lebih susah? Mana lebih susah? Jadi kalau Allah boleh cipta 7 lapis langit tanpa tiang, apa yang susah Allah nak cipta kamu kembali seperti asal? Faham tak? Jadi ayat ini juga menolak tuduhan ataupun dakwa orang musyrikin yang tak percaya ada hari kebangkitan. Kebanyakan orang tak percaya sebab dia pakai logik akal. Boleh faham? Kemudian yang kedua, kehebatan Allah pada yaqul kun fayakun. Bila Allah nak matikan semua manusia kan, Allah buat apa? Kun fayakun. Berapa orang mati? Dalam masa berapa lama? Sekejap tu berapa lama? Manusia ni ada berapa bila berlaku kiamat kan? Berapa bilion manusia? Ramai kan? Tapi untuk Allah matikan semua tu, Allah hanya perlukan kun. Kita kalau nak matikan 10 ekor semut, kita kata kun, berapa ekor mati? Berapa ekor mati? Tengok-tengok seekor pun tak mati. Orang semut buat donor aja. Kadang-kadang kita tepuk semut pun ataupun nyamuk pun tak mati. Lemah tak kita? Jadi Allah beritahu kehebatan Allah. Untuk Allah matikan semua sekali dan semua hancur. Tak perlu jentera, tak perlu kos, tak perlu masa. Kun. Dan dah mati semua kan, sekarang Allah nak hidupkan kembali untuk bangkitkan semua manusia yang dah mati daripada sejak Adam sampai kiamat. Tak tahulah berapa bilion yang mati terbakar, yang mati di laut. Untuk Allah bangkitkan semua, apa yang Allah perlukan? Kun fayakun. Hebat tak? Jadi sepatut kepada siapa yang patut kita lebih takut dan gerun? Allah ke polis? Jadi jumpa polis lambat je, jangan takut. Tanya polis, awak boleh tak cakap kun fayakun? Okey. Dan kata Allah adalah benar, bukan main-main, bukan palsu. Kenapa Allah cakap kata-kata Allah benar? Sebab Allah nak bezakan antara Allah dengan manusia. Manusia bila bercakap, bukan semua benar. Betul? Kadang-kadang tu 10% tu yang benar, yang 90% adalah bohong.
Sama ada tak kira siapalah, suami ke isteri, betul kan? Anak ke. Kemudian walahu, dan baginya al-mulk, kerajaan ataupun kekuasaan. Yauma, baginya kerajaan ataupun kekuasaan pada hari yunfakhu, ditiup, pada asur. Sur apa dia? Sangkakala ni bahasa apa? Bahasa Melayu ke bahasa Indon? Bahasa apa? Bukan bahasa Arab lah. Dia terjemah bahasa tu. Bahasa Arab sur. Dia terjemah sangkakala kan? Cuma saya nak tahu, sangkakala di bahasa Melayu ke bahasa Indon? Bahasa Melayu. Tengok orang Melayu pun tak tahu bahasa dia. Saya tak tahu bahasa apa. Saya rasa bahasa Indon. Tahu tak apa dia sangkakala? Mana bukan bahasa Melayu lah tu. Dia sebenarnya sur ni satu, dia macam lah, macam trompet yang diguna oleh siapa yang tiup sangkakala tu. Siapa yang akan tiup? Malaikat apa namanya? Jibril ke Mikail? Israfil ke Israel? Israfil kan. Jadi berapa kali Israfil akan tiup? Dua. Pertama, tiupan pertama untuk matikan semua. Itu tanda kiamat. Tiupan kedua, jadi sebenarnya kata ahli tafsir, kenapa tiup trompet ni macam trompet tu? Sebab Allah nak bagi kita macam tentera lah. Macam tentera. Macam mana nak bagi isyarat kepada semua tentera supaya semua bangun? Whistle kan contohnya. Jadi dengan tiupan ni, berapa kali tiupan? Tak, untuk matikan semua, berapa tiupan? Nafkhatun wahidah ataupun sayhatun wahidah. Allah sebut ni satu tiupan. Dalam bahasa Arab sayhatun makna satu, tapi Allah sebut wahidah. Wahidah pun makna satu. Maknanya wahidah ni nak menegaskan bahawa tiupan tu hanya. Kenapa Allah sebut penegasan tu? Saya kata, saya tiup, semut mati. Nanti dulu, tak habis lagi ayat. Satu lagi ayat, saya tiup sekali, semut mati. Ayat pertama menunjukkan sekali juga kan. Tapi saya sebut sekali itu sebenar, saya nak menegaskan bahawa memang hanya perlu satu tiupan dia mati. Itu menunjukkan saya hebat. Jadi Allah nak bagi tahu, kenapa Allah sebut sekali? Sebab Allah nak bagi tahu, untuk mematikan semua, Allah tak perlu tiup sampai 2-3 kali. Sekali setengah pun tak perlu, sekali je. Kan? Macam kita kan, kita kalau nak kejut anak, berapa kali kejut? Kalau kita ni hebat kan, sekali kejut terus bangun kan. Tapi biasa berapa kali? Banyak kali sampai anak kita pun terkejut dengan kita kan. Okey, sekarang Allah kata baginya kerajaan. Bila ni? Pada hari ditiup. Sebenarnya Allah mempunyai kerajaan. Adakah ketika ditiup sangkakala ataupun ketika di dunia pun Allah ada kerajaan? Di dunia kan? Tapi kenapa Allah sebut Allah ada kerajaan pada ketika itu? Betul. Sebab kalau Allah kata di dunia Allah ada kerajaan, semua tak percaya. Kebanyakan orang tak percaya, betul? Macam mana Allah ada kerajaan? Orang Islam kena tindas, kena serang, kena bunuh, Allah tak buat apa-apa pun, macam Allah tak ada kerajaan, betul? Sebab tu ramai kufur. Tapi bila ditiup sangkakala, ada seorang tak boleh lawan Allah. Semua tunduk dan patuh. Jadi ketika ini betul-betul terbukti kerajaan hanya milik Allah. Okey, kemudian As-Sur, nak terjemah sangkakala, terjemahlah. Dan alimu, dia
mengetahui ghaib, perkara ghaib, wasyahadah, dan yang zahir ataupun yang nampak. Antara nampak dengan ghaib, apa makna ghaib? Dia ghaib ni ada dua jenis. Satu, ghaib nisbi. Nisbi ni makna bukan semua orang tak nampak, bukan semua orang tak tahu. Sebahagian orang je. Contoh, apa yang kat bawah berlaku, kita tahu tak? Tak tahu. Tapi orang bawah tahu tak? Itu ghaib nisbah kepada kita, tapi pada dia tak. Satu. Yang kedua, ghaib yang mutlak, semua makhluk tak tahu, walaupun Nabi Muhammad. Seperti apa? Kiamat, pasal alam akhirat, pasal pada mahsyar, pasal surga neraka. Itu ghaib yang mutlak, semua orang tak tahu. Yang hanya tahu ialah Allah. Okey, kenapa Allah sebut dia mengetahui benda ghaib dahulu, baru benda yang nyata, yang zahir? Ada hikmah tak? Apa dia? Yang ghaib pun dia tahu, yang nyata lagilah. Satu. Yang kedua, Allah nak membezakan antara dia dengan kita. Kalau Allah kata dia tahu benda yang nyata, macam sama dengan kita je. Jadi yang membeza pengetahuan Allah dengan kita yang paling asas apa dia? Ghaib. Sebab tu Allah sebut benda yang paling asas yang membezakan Tuhan dengan kita. Ada tak selain pada Allah yang tahu benda ghaib? Nabi Muhammad tahu tak? Tak tahu. Tok Bomo tahu tak? Tok Bomo jumpa Tok Bomo. Tok Bomo kata, saya dah tahu daripada semalam lagi awak nak datang pukul 8. Oh, kita betul ke? Ya. Saya tahu awak datang pakai beg warna merah, kasut merah. Kita pun lagi percaya tak? Pendusta. Sebab tu Nabi kata, siapa jumpa bomoh dan percaya, dia terkeluar daripada agama Nabi Muhammad. Tak ada siapa yang tahu benar. Baik. Okey, kehebatan Allah seterusnya apa dah? Dia tahu benar ghaib dan apa faedah bagi kita ni? Bila Allah bagi tahu dia tahu benar ghaib dan yang nyata, apa faedah pada kita? Jadi tak, itu huraian pada ni. Faedah kebaikan untuk kita dengan ayat ni. Faedah untuk kita, kalau kita orang beriman, kita akan berhati-hati nak cakap. Kita akan berhati-hati nak terlintas dalam hati. Kita berhati-hati bila niat nak baca Quran. Betul? Kadang-kadang kita baca Quran kerana orang kan. Allah tahu ni. Kan? Mak ada baca aja, mak tak ada tak baca aja. Dah baca, dah. Padahal baru nak buka, kan? Jadi dengan ayat ni menjadikan kita lebih takut nak buat maksiat. Dan bagi Allah, benda ghaib dengan syahadah sama, tak ada beza. Kita beza tak benda ghaib dengan syahadah? Beza tak? Jadi jangan jadikan Allah sama dengan kita. Saya ulang, jangan jadikan Allah sama dengan manusia. Kadang-kadang kita tak perasan kita jadikan Allah sama dengan manusia. Kita tak perasan. Contoh, kita tengah mengumpat kan, lepas tu ustaz datang, kita pun berhenti. Lepas tu ustaz pun pergi, kita pun sama mengumpat. Kenapa masa ustaz datang kita berhenti? Sebab ustaz datang dia akan tahu kan. Dan kenapa bila ustaz pergi kita sambung? Sebab dia dah tak tahu. Betul? Tapi kita sedar tak Allah sedang tahu? Kita sedar ke tak? Tapi kenapa kita mengumpat? Seolah kita anggap Allah ni macam manusia. Allah tak ada kat situ, Allah tak tahu. Betul? Kalau kita tahu Allah beza dengan manusia, kita akan berhenti sama ada ustaz ataupun tak ada. Kadang-kadang kita tengok drama kan, tiba-tiba suami tengok, kita tutup cepat-cepat, campak remote kan. Kita takut pada suami, kita takut pada Allah?
Jangan berlaku depan Tuhan. Buat selamba dengan suami. Kenapa tak takut pada saya? Allah pun saya okey, abang okey je. Okey, wah dan Al-Hakim. Dia maha bijaksana. Al-Khabir, khabir dengan alim apa beza? Dia alim ni, alim mengetahui secara umum. Tapi kalau khabir mengetahui yang zahir dan batin. Mana khabir lebih halus, lebih detail. Okey, kenapa Allah kembarkan hakim dengan khabir? Apa makna hakim? Maha bijaksana. Apa maksud bijaksana tu? Dia sebenarnya terjemah bijaksana tak tepat. Sebab kadang-kadang hakim pun kita terjemahkan yang maha bijaksana. Apa dia? Contoh? Tepat tu apa maksud dia? Benda yang maksud tak zahir, tak benda betul, kena dengan apa perbuatan dia, itu lagi sebenarnya bukan. Kena dengan tempat dia, kena dengan masa. Sebab Allah mengetahui segala-galanya itu begitu. Okey, hakim ni ada dua maksud. Pertama, daripada hukum, iaitu Allah saja yang berhak membuat apa saja hukum. Manusia tak ada hak. Bila manusia buat hukum, peraturan tak boleh pakai. Nabi pun tak boleh buat hukum. Betul? Sebab tu bila Nabi mengharamkan yang halal, Allah tegur tak? Bila? Nabi mengharamkan madu yang halal, Allah tegur. Ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallah. Nabi tak boleh buat hukum. Hak membuat hukum Allah. Satu, hakim. Yang kedua, setiap hukum yang Allah buat pasti ada hikmah, pasti ada masalah untuk manusia. Tak mungkin Allah buat hukum memudaratkan manusia. Boleh faham? Sangat berbeza dengan manusia. Manusia kadang-kadang ada ilmu, tapi bila buat hukum merosakkan lagi manusia. Betul kan? Buat undang-undang, macam-macam undang-undang. Kadang-kadang lagi banyak undang-undang, lagi banyak perasuah. Lagi banyak undang-undang, lagi banyak berlaku kemalangan. Tak bijak. Okey, boleh? Saya nak tanya satu. Allah buat hukum bunuh balas, kisas. Hak tu hak Allah. Yang kedua, ada hikmah tak daripada hukum kisas? Ada hikmah. Apa faedah Allah cipta manusia, tapi bila dia bunuh, Allah kata bunuh manusia tu. Jadi sekarang contoh, A bunuh B, kan. Dalam Islam, mula-mula yang mati B. Kalau ikut hukum Islam, A kena hukum kan. Jadi berapa mati? 2. Daripada seorang mati, jadi 2 yang mati. Bijak ke tak? Apa bijaknya? Seorang jadi 2. Lelaki ramai yang tak akan mati. Ramai yang tak akan dibunuh kalau benda ni. Tapi dah mati 2. Tapi lebih banyak yang mengelakkan. Tak ada hukum lain yang mengelakkan 2 ni mati. 2 ni pun tak mati. Makna belum menghayati makna hakim sebenar. Sebenarnya Allah kata walakum fil qisasi hayatun. Bagi kamu dalam hukum kisah hayatun, ada kehidupan. Apa maksud kehidupan? Seorang pun tak mati. Iaitu bila hukum kisah betul-betul dilaksanakan, yang nak membunuh pun tak jadi bunuh. Kenapa? Dia biasa A, dia nak bunuh B. Tapi kalau dia tahu hukum kisah ada, dengan sebab dia bunuh B, dia mati. Dia akan bunuh tak B? Tak. Jadi berapa orang selamat? Semua selamat. Itu makna hikmah hakim. Tapi sekarang bunuh seorang terlepas, bunuh 2 terlepas. Betul? Atan Toya pun belum jumpa pembunuhnya. Betul kan? Sebab apa?
Sebab apa? Sebab tidak ada hukum daripada Allah, tidak dilaksanakan. Okey, cukup ah? Okey, ada soalan ke? InsyaAllah. Minggu depan dah masuk 10 akhir ke? Dah ke? Apa-apa nanti saya maklumkan. Tak, biasa kalau sebelum ni, sebelum PKP 10 akhir saya masuk masjid intikaf. Tapi bila PKP tak dibenarkan intikaf. Jadi saya tak tahu kali ini dibenar ataupun tak. Kalau tak dibenarkan, insya-Allah kita akan adakan kelas. Okey, ada soalan? Iktikaf maknanya ialah duduk dalam masjid beribadat kepada Allah. Simple je. Duduk dalam masjid beribadat kepada Allah. Jadi ada orang setengah pergi iktikaf bawa tilam, bawa bantai. Itu bukan iktikaf. Sebab dah lari daripada makna iktikaf. Duduk beribadat. Dan Nabi beriktikaf ni berapa lama? Lebih kurang 9 kali. 9 kali Ramadan, 9 kali lah Nabi beriktikaf. Iaitu Nabi duduk dalam masjid mula masuk malam 21 dan Nabi tak keluar-keluar sampailah malam raya. Ada pendapat mengatakan Nabi keluar pagi raya. Jadi 10 hari 10 malam Nabi duduk dalam masjid. Itulah iktikaf. Nabi buat apa? Sebahagian besar masa Nabi dalam masjid beribadat aja, tak ada kelas. Nabi fokus ibadat dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali apabila keperluan, seperti pergi tandas, seperti nak makan, lepas tu kena masuk balik. Tapi kalau nak ziarah orang sakit tak boleh, terbatas iktikaf. Tak boleh, tak boleh. Tak, keluar bila ada keperluan, seperti makanan ataupun pergi tandas. Dan ketika Nabi iktikaf, pernah isteri Nabi Zainab Sofiyah datang ziarah Nabi ketika dalam masjid. Nabi sedang beriktikaf. Sebab waktu malam Nabi keluar pergi hantar Sofiyah ke rumah, lepas tu Nabi masuk balik. Sebab ada keperluan, sebab nak jaga isteri dan di waktu malam. Jadi bila keluar ada keperluan, tak apa. Tapi kalau pergi ziarah orang sakit tak boleh, pergi mengiringi jenazah tak boleh. Tak, itu baik iktikaf kat rumah aja. Tak, dia bila kita pergi masjid semua dah lengkap ada. Tempat mandi, makan, sahur dan sebagainya. Saya biasa iktikaf di Masjid Bukit Jelutong, kemudian surah di Syekh berapa dah? Surah Munawarah. Semua lengkap. Ada sahur, ada buka puasa, bilik air, semua lengkap. Tak payah kita keluar dah. Tidur situ lah. Kalau pihak masjid benarkan, memang tidur situ. Dia ada tempat khas. Dia ulama beza pendapat. Ada mengatakan iktikaf paling pendek ialah 1 hari 1 malam. Mana kalau kita masuk sebelum subuh, keluar subuh besok. Itu iktikaf yang paling ringkas. Dan iktikaf paling baik ialah 10 hari 10 malam. Okey. Kenapa kita susah nak iktikaf? Sedangkan dia sunnah Nabi. Dan Nabi buat hampir setiap tahun. Kenapa? Sebab kita, dalam hati kita masih ada dunia. Saya nak tinggal rumah, susah nak tinggal bilik air, susah nak tinggal peti ais dapur kan, peti TV. Jadi dunia tu masih menebar dalam jiwa kita. Sebenarnya iktikaf itu satu proses untuk kita tinggal dunia untuk selama-lamanya. Betul tak? Kita boleh tinggal 10 hari, tapi satu hari kita akan tinggal bukan 10 hari, tapi selama-lamanya. Apa dia? Tak, keutamaan iktikaf bukan untuk lelaki. Keutamaan iktikaf ialah untuk orang yang memerlukan Lailatul Qadar. Siapa perlukan Lailatul Qadar? Semua orang.
Boleh tak kita dapat Lailatul Qadar di rumah? Boleh. Tapi cara paling mudah untuk dapat Lailatul Qadar, intikaf di masjid. Sebab tu isteri Nabi pun intikaf. Isteri Nabi intikaf. Mahal tak? Kita tinggal rumah 10 hari, dapat Lailatul Qadar. Berbalik tak? Berbalik. 83 tahun beribadat, tak ada dosa. 83 tahun, bukan senang. Okey, ada soalan lain? Tak ada? Kalau tak ada, kita tutup dengan membaca. Okey. Besok ada program bersama anjuran Mutiara Tadabbur. Kita buat secara live pukul 10 pagi. Hari Ahad 17 April pukul 10 pagi. Kita buat secara live, boleh tengok. Tajuk dia Sifat Ibadur Rahman, daripada surah Al-Furqan. Sifat Ibadur Rahman, 10 pagi. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم